rahmat pada manusia. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 25 April. Majlis Rumah Terbuka dan Amalan Kunjung Mengunjungi bukan sahaja mampu mengeratkan perpaduan, malah berupaya mengukuhkan lagi persefahaman dan saling menghormati antara kaum, agama dan budaya dalam kalangan rakyat pelbagai etnik di negeri ini. Menurut Adun Bingkur, Datuk Robert Tawik menerusi majlis tersebut, masyarakat berbilang kaum berpeluang bertemu dan beramah mesra dalam suasana meriah dan muhibah. Inilah hari dan peluang kita untuk merapatkan tali persaudaraan yang sudah jauh, kita rapatkan. Yang rapat kita dekatkan. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya ditemui dalam majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Adun Bingkur di Kampung Buang Sayang, Bingkur, Keningau. Lebih 3,000 pengunjung pelbagai lapisan masyarakat menghadiri majlis rumah terbuka ini yang turut dihadiri timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Parlimen Keningau, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Adun Tulid Datuk Flovia Eng dan pemimpin masyarakat setempat. Sempena rumah terbuka ini, marilah sama-sama kita datang berkunjung antara satu sama lain sebab dia banyak membawa manfaat kepada kita. Salah satunya adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama kita dan sama-sama kita bergembira di hari Lebaran ini. Memang sangat meriah lah. Meraya first time datang di rumah Datuk ini, jadi kami ingin mengucapkan selamat raya, maaf zahir dan batin. Majlis Rumah Terbuka Hari Raya bukan sahaja menjadi wadah mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga, malah antara penduduk sekitar. Ini jelas kelihatan menerusi Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Datuk Fairuz Rendan yang diadakan di Kampung Taun Gusi, Kota Belud. Majlis berkenaan dihadiri kira-kira 500 penduduk sekitar, saudara mara dan juga sahabat handai. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Turut hadir Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah serta beberapa tetamu kehormat lain. Miolon Insambian Aidilfitri yang diadakan setiap tahun pada Hari Raya kedua di Kampung Darau Laut memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat malah negeri ini jika diangkat ke tahap lebih tinggi. Ini kerana ia mempunyai keunikan nilai tradisi tersendiri yang mengekalkan sistem barter atau tukar barang melibatkan pelbagai produk. Sehubungan itu, Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Roland Chia Ming Shen berkata, Miolon Isambian Aidilfitri boleh dilaksanakan di setiap daerah agar mampu menjadi salah satu produk pelancongan di negeri ini seiring hala tuju Sabah Maju Jaya. This is my third time coming and I see this is a very good collaboration with the UMS professor who have given a lot of what we call impact tutorials upon the Kampung people. And this will turn into a very popular tourism product for Sabah. This is in line with Sabah Maju Jaya Dewan Blueprint, whereby sektor pelancongan is one of the thrusts in terms of bringing Sabah way forward. Beliau optimis program berkenaan mudah untuk dipromosikan kepada operator dan pemain industri pelancongan, sekaligus membantu menjana pendapatan penduduk luar bandar. Datuk Roland ditemui RTM ketika mengunjungi program berkenaan di Kampung Darau Laut Manggatal, Kota Kinabalu. Miolon Isambian Aidilfitri Kampung Darau Laut mula dianjurkan dalam skala lebih besar sejak tahun 2019. Kalaulah pesta keamatan itu kita boleh angkat, dia juga merupakan satu pesta komuniti yang kecil dulunya, tapi kita angkat kepada satu peringkat yang begitu tinggi sekarang. Dan kenapa tidak di Parlimen ini memulakan sesuatu yang lebih drastik, melibatkan engage semua agensi ke ataupun NGO ke whatever lah, ya, institution ke whatever. Now time to do it. Buat, laksanakan. Di tahun 2019 sehingga tahun lepas projek ini ataupun sambutan ini diadakan dengan kerjasama
UMS dan agensi yang terlibat. Tetapi tahun ini komite sendiri yang melaksanakan program ini. Ini membuktikan bahwa ini merupakan satu kejayaan. Tanpa bantuan UMS, tanpa bantuan agensi, komite sendiri boleh menjayakan program ini. Komitmen untuk mengadakan Miolon Sambian ini adalah generasi kami sangat penting. Tetapi bukan saja kami, EJK yang kami juga mendapat bantuan daripada UMS, terutama sekali ahli Parlimen Sepanggar. Tanpa mereka tidak akan berjaya. Kami, warga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Petronas dan media mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari media Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hari ini, semua pejabat kerajaan dan swasta beroperasi seperti biasa. Orang ramai telah mula kembali ke ibu negeri selepas berakhirnya cuti umum Aidilfitri. Tinjauan kru RTM di Kota Kinabalu semalam mendapati aliran trafik di jalan-jalan utama menghala ke ibu negeri mula mengalami kesesakan. Trafik mula sesak bermula dari Putatan menghala ke Bandaraya Kota Kinabalu. Ia sesulan orang ramai mengambil peluang pulang ke rumah masing-masing, khususnya kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Hello everybody. From Sabah Journalists Association, Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Kami daripada media Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Nama saya Apple Wang Talisin Chu Delhi. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami dari unit penerbitan berita ehwal semasa mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Susulan konflik Sudan, rakyat diminta tidak terlalu risau mengenai konflik yang berlaku di Sudan kerana kerajaan sentiasa memantau keselamatan rakyat Malaysia di negara itu. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin berkata, usaha membawa rakyat Malaysia keluar ketika ini agak sukar berikutan lapangan terbang antarabangsa Khartoum masih ditutup dan ia merupakan satu-satunya jalan keluar dari negara tersebut. Saya ingin menyatakan bahawa keadaan mereka sekarang ini adalah selamat. Jadi kita minta kepada semua keluarga para waris tak perlu bimbang sangat. InsyaAllah Wisma Putra akan mengikuti perkembangan ini secara dekat. Keutamaan kita adalah keselamatan rakyat kita yang berada di Sudan pada ketika ini. Kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga rakyat kita yang berada di Sudan itu berada dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Ketika ditemui RTM di Papar, Datuk Al-Amin bagaimanapun berkata, jika keadaan semakin membimbangkan, kerajaan akan membawa rakyat Malaysia keluar menggunakan alternatif lain. Pertembungan tentera Sudan dengan Rapid Support Forces sejak 15 April lalu kini mengorbankan lebih 400 orang, manakala dianggarkan lebih 3,500 orang mengalami kecederaan. Tidak hanya sebagai ruang ibadah, peranan institusi masjid amat signifikan dalam memupuk semangat kasih kepada saudara, khususnya golongan memerlukan dengan didikan bermula pada usia awal kanak-kanak. Sehubungan itu, Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu aktif menyantuni seberapa ramai golongan kurang bernasib baik dengan harapan melahirkan modal insan berakhlak mulia dan bersahsiah tinggi. Laporannya bersama wartawan Serina Olivia Chong. Sebarkan walau sekecil-kecil kebaikan kerana ia mampu memberi kebahagiaan kepada mereka yang memerlukan. Inisiatif berterusan MBR memasyarakatkan institusi masjid melalui program tanggungjawab sosial korporat, sosioekonomi dan pendidikan sudah pasti suatu usaha wajar dipuji.
Pengerusi MBR Datuk Abdul Jamal Tun Sakaran yang ditemui ketika program shopping raya bersama anak-anak asnaf di Kota Kinabalu memaklumkan pihaknya akan terus menggembleng usaha menyantuni insan memerlukan. Program shopping raya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin ini adalah kali ke-12 bagi Masjid Bandara Kota Kinabalu yang kita adakan. Impaknya begitu besar ya kepada anak-anak ini apabila mereka mendapat suasana yang baru seperti ini, kegembiraan, jiwa mereka ini akan hidup. Apabila jiwa mereka ini hidup, mudah kita mendidik mereka. Kita mengisi kekurangan ini, dapat memberi kegembiraan, dan anak-anak ini membesar. Mereka akan membesar dengan penuh keriangan nanti dan akan mengingati masjid. Program ini antara pengisian sambutan sedekat bersama MBR KK yang memberi peluang anak-anak terlibat memilih baju raya masing-masing. Saya gembira dapat baju. Saya tidak pernah merasa lah kan? Tidak pernah rasa. Sedap. Rasanya cantik. Ada 7. Baju raja. Lagi? Samping songkok. Rasa suka. Ya, gembira. Baju raja. Kenapa purple? First time adik kena belanja baju raya? Kita beli baju raya dan kena bagi ampau dengan terus bagi songkok samping hitam. Happy. Beli baju raya sama kawan-kawan. Happy. Dapat beli baju raya sama dikasih ampau. Dibeli baju raya sama kawan-kawan. Saya di sini dengan kawan-kawan naik bas. Purple. Suka. Gembira sebab beli baju raya sama kawan-kawan. Handle budak-budak tidaklah susah sangat sebab kalau budak perempuan ni dia tahu juga apa yang dia mau, ikut peredaran masa, trend dengan fashion sekarang. Budak lelaki pun tidak cerewet. Semoga segala amalan kebaikan dalam bulan Ramadan diteruskan sepanjang tahun. Raikan Syawal dalam keimanan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Laporan Sri Nalivia Chong, RTM. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah edisi Selasa 25 April. Berita pagi Sarawak menyusul selepas ini. Salam Malaysia Madani. Setelah sebulan berpuasa, kini sudah tiba kita merayakan Syawal mulia dengan gembira. Walaupun kita berjauhan, kami mengucapkan selamat hari raya kepada semua. Okay. Selamat Hari Raya kepada semua. Setahun hanya sekali meraikannya. Lupakan saja kisah yang lalu. Mari kita buka muka surat yang baru. Hari yang mulia, marilah kita